إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الصمد القالنبني وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan kata Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, ma sadaqallahu man ahabba syakra. Artinya tiada membenarkan Allah Ta'ala oleh seseorang yang kasih akan dimasyhurkan akan dia oleh orang banyak. Jadi kita sambung lagi tuan sekalian, sifat-sifat atau perangai-perangai hati yang tak elok. Kitab kita ni saya bersalikin ketiga lah. Juzuk 3. Iaitu membicarakan tentang perkara-perkara muhlikat. Perkara-perkara yang membinasakan hati. Merosakkan hati. Jadi hati ni kena bagi elok. Sebab Nabi sebut hati ni tuan, dia merupakan makna kita kata raja, ketua. Anggota kita yang lain ni dia panggil tentera. Kalau elok hati, anggota lain semua elok. Tangan, kaki, kepala semua jadi elok. Kalau rosak dia kan, rosaknya hati ni, anggota lain semua rosak. Macam tuan-tuan dengar suara azan. Azan maghrib kan, hati ni rasa macam mana? Nak pergi masjid tak? Tentu kita nak pergi masjid kan, nak sembahyang berjamaah. Hati kita baik. Bila hati baik, maka seluruh anggota kita, kaki, tangan, mata, semua akan mengarahkan pergi masjid. Betul. Bila hati teringin nak pergi masjid, mata dia cari mana kunci motor aku letak ni. Kaki akan pergi ke kunci motor. Kemudian pakai kepiah, pakai kain, pakai baju, lepas tu pegang kunci motor, pergi kat motor. Masuk seri, buka seri. Tangan starter. Seluruh anggota akan tengok jalan pergi masjid. Tidak? Bila hati nak pergi masjid, seluruh anggota akan bekerja ke arah tu. Ada tak bila orang azan, hati nak pergi masjid, kaki tak mau pergi dah. Weh kaki, tunggu apa lagi? Cepat lah. Tak payah kita nak arah. Dengan sendirinya. Disebut oleh Imam Ghazali Amirul Muta'. Amirul Muta' ni mana raja yang ditaati. Hati ni raja yang ditaati oleh seluruh anggota yang lain. Sebab tu kena jaga hati bagi elok. Hati elok oleh semua elok. Yang kedua, hati ni tempat pertaruhan. Allah tuang nur. Hingga mata hati kita terang. Inna nura iza dakalal qalba infasaha wa syaraha. Nabi kata, sesungguhnya nur bila masuk dalam hati, maka hati itu lapang, terbuka, tak sempit, tak tertutup. Jadi hati ni tempat tuang nur. Macam kita tuang lah ni cawan kita ni, kita nak tuang apa? Milo, kopi, teh. Tentulah kita pastikan cawan kita ni bersih. Tak. Takkan cawan ada tik kucing nak dituang Milo.
nak tuang susu, kita pun tak drama kan. Hati kita ni bagi bersih supaya dia layak menerima nur daripada Allah Ta'ala. Ya Musa, fariq li baitan li askuna fi, kata Allah, wahai Musa, kosongkan satu bilik di rumah hatimu, aku nak duduk. Aku nak tuang nur. Bila nur ni masuk hati, hati lapang, terang, benderang. Jadi hati yang layak menerima nur ni, hati yang bersih. Hati yang kotor tak boleh. Antara hati kotor ni yang kita bicara ni, syuhrah. Buat ibadat, buat amalan, hati ni nak masyhur. Nak orang kenal, nak jadi god. Ini membawa tuan-tuan menafikan ikhlas. Menafikan ikhlas. Orang yang ada syuhrah, dia akan membawa hatinya ujub. Lepas ujub, dia jadi takabur. Semua benda-benda ni merosakkan hati. Jadi kita bincang, tuan-tuan sekalian, mana penyakit syuhrah ni, agar kita tahu penyakit ni ada kat kita, kita cuba ubati dia. Kalau kita tahu syuhrah ni kotor, kalau kena kat kita, kita nak cuci dia bagi bersih, supaya hati kita layak menerima nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit-penyakit hati ni tuan-tuan, dia bukan masalah zahir, masalah hati. Ada orang tuan-tuan dia masyhur, tapi dia tak nak masyhur, dia jadi masyhur. Itu tak apa. Macam mana Nabi sebut berkaitan dengan apa nama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni penggembala kambing, rupa tak cantik, kulit dia pun macam bersokok. Dia pernah kena penyakit sokok. Orang dunia tak kenal dia. Dia ada tidak menambah, dia tak ada tak mengurang. Macam belukut tepi gantang. Tapi Nabi kata kat Sayyidina Umar, Nabi bagi tahu Ali, Umar, pergi cari Uwais Al-Qarni. Jumpa dia, suruh minta dia berdoa untuk kamu. Doanya sentiasa pasti dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dia tidak dikenali di dunia, tetapi dia dikenali di akhirat. Masyhur dia itu di akhirat. Di langit bukan masyhur di dunia. Jadi yang tak boleh tu, hati tu buat ibadat kerana nak masyhur. Nak jadi god, supaya orang puji dia. Ni tak boleh. Kalau orang nak masyhurkan kita, tak ada masalah. Macam Tok Guru mengajar, duk kenali. Bukan dia nak masyhur, tapi dia dimasyhurkan oleh Allah. Orang sebut nama dia daripada mulut ke mulut. Bukan dia yang nak. Orang masyhurkan dia. Tak kisah. Dia sehat kat uni amal. Jangan kita nak masyhur. Kita buat kerja dengan ikhlas. Adapun orang nak viral kita, nak puji kita, itu serah pada Allah Ta'ala. Bukan kita yang nak. Yang tak bolehnya, kita yang nak ni tak boleh. Itu sebentar. Baik, sambung kitab kita dan kata Ibrahim Ibnu Adham. Ini kitab tasawuf lah tuan-tuan. Dan ni orang tuan-tuan, dia nak dalil. Sikit-sikit dalil. Ni saya nak abang dalil lah malam ni. Kitab tasawuf ni dalil utamanya Quran. Yang kedua hadis. Ketiga para sahabat. Keempat para tabi'in. Ahli sufi, ulama-ulama sufi yang kata-kata mereka tu sampai satu martabat yang tak boleh ditolak kebenaran dia. Kata-kata mereka ni diambil buat hujah dalil dalam ilmu tasawuf. Seperti Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari. Kata-kata hikmat dia 264. Dihimpun dalam kitab Hikam. Ini bukan Quran, bukan hadis, tapi tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan hadis. Kata-katanya memang ada kebenaran. Kata-kata mereka itu diambil sebagai dalil tentang ilmu tasawuf. Lalu ni Imam Ghazali ambil kata-kata Ibrahim Ibnu Adham. Dia seorang tuan anak raja di sebuah negeri di belah dekat Rusia, dekat Bukhara, dekat Azerbaijan, Turkistan.
negeri-negeri orang Islam dulu ni. Dia anak raja situ. Daripada seorang anak raja bertukar jadi ahli sufi. Ya Allah Ta'ala anugerah dekat dia macam-macam karamah. Antara karamah dia tuan-tuan, dia boleh berjalan di padang pasir 12 tahun. Daripada negeri dia pergi Mekah 12 tahun jalan kaki. Dengan tak bawa duit walau serupa. Tak bawa ayak walau seteguk. Tak bawa makanan walaupun sikit. Allah bagi dia makam tinggi, makam tawakul. Dia boleh makan, tak makan 2-3 hari boleh. Tak ada masalah bagi dia. Jadi kata-kata dia ni diambil oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dimuatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya ni diringkaskan jadi Lubab Ihya, diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kitab tu nama Sayrus Salikin. Siapa yang kata Syekh Abdul Samad Al-Palimbani ni? Syekh Abdul Samad Al-Palimbani Syekh Tarikat tuan-tuan sama dia. Dia berguru sekali dengan Syekh Daud Al-Fatwani Arsyad Al-Banjari. Bukan setakat dia seorang ahli sufi yang kuat beramal, tapi dia syahid tuan-tuan di Hatnyai. Syahid di Anyai, lawan siap berperang. Syekh Abdul Samad mempertahankan negeri Kedah. Tuan-tuan, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. 5-6 tahun lepas, Persatuan Ulama Negeri Kedah dengan Persatuan Sejarah Negeri Kedah telah menjumpai kubur dia di sebuah kampung di pinggir Hatnyai. Kampung tu nama Kampung Baru. Kampung Baru di Hatnyai. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Terjemah kitab Lubab Ihya dengan nama Sayrus Salikin. Dia kata, dan kata Ibrahim bin Abdaham rahimahullah ta'ala, ma sadaqallahu man ahabba syuhra. Tiada membenarkan akan Allah. Ma sadaqallahu, jadi ha akan tu jadi ha. Ma sadaqallahu man ahabba syuhra. Tiada membenarkan akan Allah orang yang oleh seseorang yang kasih akan dimasyhurkan akan dia oleh orang banyak. Apa makna ma sadaqallah? Tidak membenarkan orang tu akan Allah. Dia kata saja, aku membenarkan Tuhan. Aku beriman dengan Tuhan. Aku beriman dengan Allah. Sebaliknya, dia suka kepada syurah. Orang ni, Ibrahim bin Adham kata, orang ni tak ada iman di hati dia. Dia tidak membenarkan Allah. Dia tak yakin kepada Allah dengan sebenar-benar yakin. Dia tak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar beriman. Siapa dia? Man ahabba syuhra. Orang yang suka kepada masyhur. Dia suka jadi masyhur. Orang sebut nama dia, orang puji dia, orang angkat dia. Siapa kata? Ibrahim ibnu Adham. Lah ni macam-macam orang suka masyhur juga. Dia suka nama dia naik keluar, video keluar, apa dalam Facebook, hari-hari nama dia. Kalau orang buat tu tak apa, dia tu nak tu tak boleh. Dia nak jadi masyhur tu tak boleh. Kalau orang makna kata tengok ceramah dia bagus, orang suka ambil video, siarkan dengan tujuan dan dengan niat supaya nak menyebarkan kebenaran, tu tak apa. Kalau kita sendiri nak kita masyhur, tu memang dicela oleh syarak. Itu di antara sifat-sifat yang mazmumah. Nak ikhlas. Ikhlas ni penting tuan. Ikhlas takkan ada di hati kita kalau kita ada niat nak masyhur. Sedangkan ikhlas ni penting. Kata Syekh Ibn Atul dalam kitab hikam dia, al-a'malu suaratun qaimatun.
Wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha. Kata Syekh Hikam Ibn Athaillah, al-a'mal, amalan-amalan yang kamu buat itu, suaratul qaimatul, rupa yang berdiri, nampak bentuk dia. Kita baca Quran nampak, kita semayang nampak bentuk, kita buat kerja-kerja amal, semua ni nampak bentuk. Nampak pergerakan dia tu kita nampak. Itu nama suaratul qaimatul, tubuh yang berdiri. Wa arwahuha, sedangkan ruh amalan itu, wujudul ikhlasi fiha, wujud ikhlas, ada ikhlas. Ikhlas itu ruh bagi amal. Orang yang beramal dengan tidak ikhlas ibarat badan yang tak ada ruh, kaku dan mati. Yang nak dibawa tuan ke akhirat besok, ruh amal tu. Ruh dia, ruh. Kalau amalan yang tidak ada ruh, tidak ada ikhlas, dia jadi mayat, jadi bangkai di atas muka bumi, tak sampai pergi akhirat. Itu kena ada ikhlas. Sebab tu Allah suruh kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tak suruh kamu, melainkan suruh beribadat kepada Allah dalam keadaan ikhlas beragama. Cita-cita tuan-tuan buat ibadat untuk apa? Untuk mendapat redha Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa bercita-cita nak bertemu dengan Tuhan dia. Bertemu maksudnya dalam keadaan Tuhan redha kita. Kita akan jumpa Tuhan. Cumanya adakah kita jumpa dengan Allah, Allah redha kita ataupun tidak? Allah maja'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hari-hari yang baik untuk aku. Hari yang baik untuk aku, hari aku bertemu dengan Kau, ya Allah. Wa anta radin anna, dalam keadaan Kau redha aku. Kalau Allah redha kita, kita dapat apa? Apa kita dapat? Bukan setakat dapat masuk syurga, tetapi dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu muka mereka berseri-seri, memandang mereka itu akan wajah Tuhan mereka itu. Tuhan bagi kita tengok wajah Allah. Sebab itu kita berjuang, kita buat kerja semata-mata ya bertahuna fadlan minallahi wa ridwana, nak mencari anugerah Allah Ta'ala, nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menafikan tujuan-tujuan yang lain termasuk syuhurah. Biar kita masyhur, bukan itu matlamat kita. Itu dia. Kata Ibrahim bin Adham, ma sadaqallah, tidaklah seseorang itu membenarkan Allah. Seseorang itu tidak beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah. Siapa dia? Man ahabba syuhrah. Orang yang makna kata kasih kepada syuhrah. Kasih kepada dikenali orang, dimasyhur orang. Orang kenal dia, dia nak orang kenal dia. Dia nak jadi masyhur, itu tak boleh. Artinya tiada membenarkan akan Allah. Yang ni orang ni tak membenarkan Allah. Dia kata-kata saja dia membenarkan Allah. Kita nak membenarkan Allah, beriman kepada Allah. Allah yang mana satu. Laisa kamitslihi syai'. Allah yang tak serupa dengan makhluk. Dan ni ada satu pahaman tuan-tuan. Kita panggil dia Wahabi, dia marah. Saya tengok video masa saya nak main saat ni. Oi, pangkat doktor. Mentang-mentang kita ada doktor. Dia kata apa? Mana yang tak ada jirim? Yang tidak berjisim subhanallah. Dia kata, malaikat pun ada jisim. Jisim yang halus. Binatang pun ada jisim. Orang pun jisim. Takkan Tuhan tak ada jisim? Masya Allah. Kalau Tuhan berjisim, dia serupa binatang lah. Ada jisim. Serupa lembu, serupa babi. Itulah Tuhan kita.
Allah sendiri bagi tahu, laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan yang baru. Dan kitab Sayyidus Salikin, kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali meletakkan satu sifat Allah yang wajib kita percaya, sifat tanzih. Maha suci Allah menyerupai makhluk berjisim, berjirim, jauhar dan sebagainya. Dia boleh cabar pula tu. Kalau binatang ada jisim, malaikat ada jisim, takkan Allah tak ada? Masya Allah. Yang tu dah tuan-tuan ulama letak elok dah. Antara sifat Allah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru ini, sama ada zat dia, sifat dia, atau af'al dia. Ulama susun cantik dah daripada rombak. Kita panggil Wahabi, dia marah. Kami bukan Wahabi, salah pula dah. Tuan-tuan, kita baca dulu kita dah baca kitab Sayyidus Salikin ni. Salihus Saleh, makan dia macam mana? Apa buka balik? Bab makan. Macam mana Salihus Saleh makan? Mereka makan, tuan-tuan, nak abang bagi ada 3 wazifah. 3 wazifah, 3 cara. Cara yang pertama, tuan-tuan sekalian, iaitu disudut banyaknya. Banyak mana mereka makan? Paling banyak mereka makan, tuan-tuan, 1 sak. 1 sak ni, nak abang bagi 1 gantang Baghdad, 1 gantang fitrah. 1 gantang beras kita, beras fitrah ni, berat dia 3 kati 12 tay. 3 kati 12 tay, tuan-tuan sekalian. Lebih kurang 60 tay. Apa bagi 7? Dia makan seminggu. 1 sok. 1 hari setengah mut je. Setengah mut lebih kurang 75 gram. Apa bakal pikir-pikir? Salah apa? Sahabat Nabi, tuan-tuan, Salihus Saleh, mereka makan paling kuat sehari sekali. Kalau makan sehari 2 kali, dia kata bukan dah, ni bukan cara makan Salihus Saleh. Seperti mana Abu Zar Al-Ghifari kata, perjanjian kami dengan Nabi makan. Makna kata sehari sekali paling banyak. Ada yang makan 2 hari sekali, ada makan 3 hari sekali. Abu Bakar makan seminggu sekali. Tu Salihus Saleh. Yang makan roti tak ada lauk. Dicicau roti tak ada, bahagia melati baik Salihus Saleh. Dia pun baca Quran sehari semalam khatam 30 juzuk. 30 juzuk, tuan-tuan. Sembahyang sunat paling kurang 1000 rakaat sehari semalam. Untuk maghrib tahan sampai ke subuh. Lepas tu kami ni salah. Balik lah. Garut obat ni. Ni yang ada depan kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jagalah akidah, tuan-tuan, baik-baik. Dah timbul, tuan-tuan. Makna kata satu gerakan, cara terang-terangan. Mengaku Nabi berjisim. Mengaku Allah berjisim. Oi, berat. Itu dia. Jadi setakat syuhrat pun Ibrahim Amdan kata, ma sadaqallah, kamu tidak membenarkan Tuhan. Tambahlah siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk. Antara ayat yang awal Tuhan turun dengan ayat apa? Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata oleh Muhammad, huwa, qul huwa, kata oleh Muhammad, huwa tu dia. Siapa dia? Allah. Hu ahad. Allah tu esa. Menafikan iktikad Kristian Tuhan tu berbilang-bilang. 3. Allah tu samad. Allah ni tempat tumpuan semua makhluk dia. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beranak pinak ni serupa makhluk. Maka ayat ini menafikan Allah serupa dengan makhluk. Bukan takat beranak tak beranak.
Apa saja yang boleh kamu samakan Allah dengan makhluk, itu bukan Tuhan. Makhluk tak serupa Tuhan, Tuhan tak serupa makhluk. Tak boleh samakan sama sekali. Sama syirik. Jelas, laisa kamitslihi syai'. Allah kata. Allah tu tak serupa dengan sesuatu. Sesuatu ni makhluk pun dia, mungkin pun dia, sesuatu pun dia, apa saja kita nak sebut. Tapi maksudnya ghairullah, bukan Allah Ta'ala. Ma sadaqallah, tak dinamakan orang membenarkan Allah. Man ahabba syuhrah, orang yang makna kata kasih kepada syuhrah. Dia ni masyhur, tak apa. Tak apa. Dia ada dunia, tak apa. Yang salahnya hubbud dunia. Dia kasih dunia. Dia kaya-kaya, duit banyak. Nampak cara Tuhan bagi dia rezeki. Itu tak salah. Yang salah kasih dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Kasih dunia itu ibu segala kejahatan. Kasih dunia tak boleh. Ambil dunia yang halal, tak apa. Guna untuk kebajikan, tak apa. Kan? Betul dalam Al-Quran Tuhan sebut yurid. Yurid ni berkehendak. Hati berkehendak tu tak boleh. Maka yuridul hasal akhirah. Siapa yang nakkan habuan-habuan akhirat. Dia buat ibadat, nak habuan akhirat. Dia berjuang, nak habuan akhirat. Nazid lahu fi harsihi. Kami tambahkan akan habuan-habuan dia. Bukan sangat dunia Tuhan bagi, di akhirat lagi Tuhan bagi. Siapa dia? Man kana yuridu harsal akhirah. Hati tu nak. Dia buat ibadat, nak habuan akhirat. Dia nak habuan-habuan akhirat. Dia nak habuan-habuan daripada Allah di akhirat besok. Faman kana yuridu harsad dunya. Siapa yang nak akan habuan-habuan dunia, yu'ti minha. Dia akan dapat. Kamu nak masyhur, kamu dapat masyhur. Kamu nak dunia, kamu dapat dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi bagi orang ni tidak ada baginya habuan besok di akhirat, ada habuan. Jadi yang jadi masalah ni nak hati tu nak. Dia kaya tak salah. Dia dapat pangkat tak salah. Dia dapat orang masyhur tak salah. Yang salahnya dia yang nak. Dia yang buruk, dia yang cari. Jadi ni pekerjaan hati. Jadi kita buat ibadat dah susah. Tiba-tiba tuan-tuan balik sana kita ingat adalah habuan. Apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Pergi letih. Dah letih di dunia. Kita berjuang berjihad. Kena tangkap lagi, masuk lokap lagi, masuk IC lagi, tinggal anak bini lagi. Letih lagi. Apa pun tak dapat. Nupi. Tadi masuk, telefon saya masuk. Dia ada di Ulu Langat. Di Kuala Langat. Ulu Langat bentuk. Kuala Langat bentuk. Dia kata, Ustaz, dia kata, ada seorang tu, anak dia 5 bulan. Dia tinggal dekat jiran sebelah rumah dia. Dia nak pergi mana tak tahu. Tinggal sejam 2 lah. Tinggal balik-balik main nak masuk tak boleh. Ayak dah tinggi. Cari anak dia berapa lama lah anak dia cari. Baru jumpa tak saat ni. Budak tu lembek. Handphone tak boleh guna. Habis pencawang-pencawang pun ada, yang terbalik pun ada semua. Hubungan handphone langsung tak ada. Tak tahu anak dia tidur mana, cari-cari jumpa di masjid. Lembek budak tu lah. Kereta jangan cakap 50,000 biji kereta. Tersadai tak tahu nak buat apa. Dengan selut dengan apa penuh. Tenggelam di ayak. Naik duduk atas bumbung. Atas bumbung jatuh mampu. Jangan buat batal. Kita nak pergi tolong bantuan. Nak bantu masalah banjir di Kasenang. Dekat 5-6 inci. Satu stor pada selut. Nak tembok tu. Bukan senang. Kerja pula bukan dapat duit. Ni lah kerja kerana Allah. Tiba hati nak masyhur. Apa pun tak dapat. Letih. Letih saja tuan-tuan.
Sebab itu menjadi slogan para sahabat yang disebut oleh Allah Ta'ala. Perjuangan mereka, ya bertahuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka nak cari redha Allah. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabta'una fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min saris sujud. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu, orang yang bersama-sama Muhammad. Tak kira bersama-sama Nabi Muhammad ketika dia hidup atau mereka yang bersama-sama Nabi setelah Nabi wafat. Kita ni, kita hidup, Nabi tak ada bersama kita. Tapi kita sayang kat Nabi. Kita nak bersama-sama dengan perjuangan Nabi. Di akhirat kita nak bersama-sama Nabi di syurga. Apa sifat yang perlu ada kepada kita? Pertama, asyidda' alal kufar. Kita mesti tegas dengan kafir yang menentang Islam. Jangan buat terlihat-lihat. Kafir itu jelas menentang Islam. Kita nak laksana, nak mengharamkan arak dan judi di negeri Kedah. Dia zaman kerajaan Kedah. Terang-terang dia apa? Dia menentang haram judi dan arak. Kita berkawan pula dengan dia. Kita bukan layak menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ciri pertama umat Nabi Muhammad, iaitu asyidda' al kufar, tegas dengan kafir yang menentang Islam. Yang kedua, ruhama'u bainahum, sesama kita orang Islam berkasih sayang. Ni terbalik. Dengan kafir sayang, dengan orang Islam pula dia benci. Biru betul. Umat siapa? Umat siapa? Itu dia. Mereka ini taruhum ruka'an sujadan. Kamu lihat mereka sentiasa rokok dan sujud. Maksud rokok sujud sentiasa mematuhi perintah Allah Ta'ala. Kerana apa? Ya bertahu dapat dalam minallahi wa ridwana. Semata-mata nak mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlan minallahi wa ridwana. Mereka cari anugerah Allah. Nak mencari kemuliaan di sisi Allah. Nak mencari redha Allah Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Pada muka mereka ada tanda sujud. Kita tengok muka orang macam ni, hati pun seronok dah tenang. Tenang jiwa kita. Tengok muka orang ni. Marilah kita makna kata memiliki sifat-sifat orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Artinya, arti kata-kata Ibrahim anak Adham tadi, tiada membenarkan akan Allah Ta'ala. Jadi orang ni bukan orang yang membenarkan Tuhan, mengiyakan Tuhan. Beriman dengan Tuhan. Bukan orang yang benar-benar beriman dengan Tuhan. Percaya dengan Tuhan. Siapa dia? Oleh seorang yang kasih akan dimasyhurkan. Dia beribadat nak masyhur. Bukan nak cari redha Allah. Bukan kerana Allah. Beribadat kerana Allah. Satu, kerana menjunjung titah perintah Allah. Yang kedua, nak menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah. Macam tuan-tuan ni. Saya tak kenal tuan-tuan. Bersorban, berlebai, pakai kain. Nah, saya tak kenal tuan-tuan. Pergi hospital, dia ni doktor lah. Macam mana dia tuan-tuan kenal dia doktor? Dia pakai stetoskop, pakai jaket dia, jaket putih dia tu. Tengok dia ambil apa nama tu, dua yang buah kat dada tu, BP set tu, apa stetoskop berbuah kat dada. Ambil BP set berbuah kat lengan, pam. Oh, doktor. Macam mana tuan-tuan kenal dia doktor? Kerana tuan-tuan sekalian, makna kata dia zahirkan rupa doktor dia tu. Bila dia buat kerja doktor, baru kita nampak dia doktor. Betul tak? Begitulah kita. Macam mana nak tahu kita hamba Allah? Bila kita beribadat, baru nampak rupa hamba Allah.
Nampak kita rokok, sujud, ibadat. Jadi kita beribadat ni nak menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah. Dah dua. Yang ketiga, nak bertakarrub, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadat ni Allah bagi tahu kat Nabi Muhammad. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku yang berpuasa tu Muhammad, hamba-Ku yang bangun malam tu Muhammad, tanya kamu tentang diriku, kamu jawab fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Kita ibadat kerana nak mendekatkan diri dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa bercita-cita, makna kata nak bertemu dengan Allah, naklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan mensyirikkan Allah dalam ibadat dengan sesuatu. Buat dengan ikhlas. Jadi jalan mendekatkan diri kepada Allah iaitu dengan beramal ibadat. Fal ya'mal amalan salihan. Kena beramal dengan amal yang soleh. Amalan soleh yang kita buat ni tujuan dan selamat nak bertakarrub, nak mendekatkan diri kepada Allah. Lagi kita beribadat nak menuntut kasih Allah, biar Allah kasih kat kita. Allah kasih kepada orang yang beribadat. Seperti mana dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, ya la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawabili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada aku, mereka dapat hampir pada aku dengan bin nawabil, dengan amal ibadat sunat. Buat ibadat nak mendekatkan diri kepada Allah. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Ibadat-ibadat ni membawa kita disayangi oleh Allah. Kita beribadat kerana nak jadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Kita nak Tuhan sayang kat kita. Dan kemuncaknya kita mengerjakan ibadat untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah redha kita. Kita nak Allah redha kita. Bila Allah redha kita, besok di akhirat Allah izin kita melihat wajah Allah Ta'ala. Itulah dikatakan niat-niat yang ikhlas. Bukan tujuan lain. Bukan nak orang puji, nak orang puja, nak jadi pemimpin, nak itu, nak ini. Bukan. Lillahi ta'ala. Bukan. Diajak oleh Tok Guru kita buat ibadat apapun lillahi ta'ala. Yalah. Usalli fardal maghribi, ujungnya lillahi ta'ala. Itu dia. Jadi tiada membenarkan akan Allah. Orang tu tidak dikatakan membenarkan Tuhan, cuma nak benar beriman dengan Tuhan oleh seorang yang kasih akan dimasyhurkan akan dia oleh orang banyak. Dia nak orang banyak masyhurkan dia, sebut nama dia, puji dia, angkat dia, agung dia. Tak boleh. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali ni saya nak abang bagi, nak ulang balik, mungkin kita lupa. Kita ni disebut ahli sunnah wal jamaah. Sebut ahli sunnah wal jamaah, dia berpegang agama ni, yang kata agama ni tuan-tuan, tiga perkara penting dalam beragama. Disebut oleh para ahli ulama sebagai rukun agama. Rukun agama pun dia. Dalam kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, dikarang oleh Syekh Ahmad Muhammad Zain Mustafa Muhammad Al-Fatani, dia kata kesempurnaan agama ada tiga. Ada ulama kata rukun agama, ada ulama kata kesempurnaan agama. Nak sempurna agama kita tiga. Bersandarkan hadis Nabi SAW. Satu hari tuan-tuan, Nabi dikerumuni oleh para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kata Sayyidina Umar, laki-laki ni kami tak kenal dia. Orang Madinah, siapa pun tak kenal dia. Rambutnya hitam, bajunya putih.
Tak ada kesan-kesan pemusafiran padanya. Kalau dulu musafir, rambut ni berkecak, baju ni berkedut, debu-debu, musafir. Ni elok. Nak kata orang Madinah, kami tak kenal. Siapa dia? Dia meduk sebelah Nabi. Dia meduk sebelah Nabi, terus dia bercakap dengan Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Muhammad, abang aku apa itu iman? Nabi kata, al-imanu antum minabillahi wa rasuli wa malaikati wa kutubihi wa malaikati wa rusulihi wal yaumil akhir, sampai habis hadis. Iman tu kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari akhirat, sampai habis hadis. Sadaq dong. Betul engkau Muhammad. Kami pelik kata Umar. Dia tanya, dia kata betul. Selalu ni kalau tanya, kita tanya, dia kata betul, siapa dia? Dia tanya kita jawab, dia kata betul. Siapa dia kata? Cikgu lah. Murid-murid 5 kali 2 berapa? 10. Betul. Dia tanya Nabi, dia kata betul. Ini siapa dia ni? Kan calang-calang orang kan? Lepas tu dia tanya lagi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Abang aku Muhammad, apa itu Islam? Nabi kata, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakat, sampai habis hadis. Islam tu mengucapkan kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Sadaq tak betul kau Muhammad. Dia tanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Abang aku ihsan tu apa? Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tak melihat Allah, ingat yang Allah melihat kamu. Bersandarkan hadis ni tuan-tuan, para ulama kata agama kita ni sempurna dengan 3. Tak ada 3 ni tak lengkap. Apa dia? Iman, Islam, ihsan. Kalau ada ihsan, iman tak ada, Islam tak ada, tak cukup. Ada iman, Islam tak ada, ihsan tak ada pun tak cukup. Ada Islam, tak ada iman, tak ada ihsan pun tak cukup. Kena ada 3. Kena ada 3 ni. Nak bicara bab iman, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, ilmunya nama ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Itulah bicara sifat 20 tentang Tuhan, sifat Nabi, sifat malaikat dan sebagainya. Dengan ilmu tauhid. Nak ngaji bab Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, kena ngaji ilmu fiqh. Lah ni nak ngaji ihsan, kitab apa? Abang mah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Kita melihat Allah ni melihat dengan hati. Nama dia tu musyahadah. Pandang hati perawat namanya musyahadah. Ilmu apa nak mengaji tentang musyahadah? Ilmu tasawuf. Fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak dapat melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Perasaan hati yang Allah tengok kita, itu namanya muraqabah. Muraqabah dan musyahadah. Tak ada ilmu yang ajak, melainkan ilmu tasawuf. Tiba-tiba dia kata tasawuf ni ilmu ayat acak. Aram jadah tu. Ada ke ilmu ayat acak? Iman. Mana kata muraqabah, musyahadah ni lah jalan untuk menuju ikhlas. Jadi amal kita. Oh, apa-apa ni teruk orang, cukup teruk. Berkaitan ilmu akidah, kita Ahlussunnah wal Jamaah berbandingkan susunan putra akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Mansur Maturidi. Dinamakan aliran ini aliran Isya'irah. Berkaitan dengan masalah fiqh.
bak semayang, puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi. Seluruh dunia umat Islam berpandukan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. 4 ni yang muktabar. Berkaitan dengan masalah tasawuf, kita mengikut Syekh Junaid Al-Baghdadi yang disusun lebih lengkap oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia pun nak koyak rabak yang ulama susun begitu lama, sempurna, elok. Saya bukan nak kata tuan-tuan, saya kagum dengan ulama-ulama dulu. Tuan-tuan perasan tak? Kita ni dijajah sejak 1511. Kita merdeka tuan-tuan 1957. Berapa tahun? Abang Mat? Tak kurang 450 tahun. Dekat 5 abad. Hampir 500 tahun negara kita dijajah oleh penjajah Kristian. Mula dengan Portugis, lepas tu Belanda, lepas tu British, lepas tu Jepun, lepas tu komunis, lepas tu orang putih. 450 tahun. Ada orang Melayu masuk Kristian sepanjang 400 tahun tu. Langsung tak kedengaran. Jasa siapa? Kalau bukan jasa ulama. Sifat 20 ni lah mempertahankan akidah umat Islam beratus-ratus tahun. Ni jasa ulama. Dia pun nak robok, nak koyok, nak bagi lentau tukang. Oh, cuma tahan tuan-tuan. Jaga baik-baik. Tapi insya-Allah semalam kami ada perjumpaan ulama Kedah dengan ulama Perak berhimpun di pondok saya. Alhamdulillah. Tok-tok guru pada Kedah yang alim-alim, yang tua-tua kami jumpa. Kami nak bincang macam mana nak memperkasakan ni ahli sunnah wal jamaah sebagai benteng pertahanan berhadapan dengan puak-puak Wahabi ni. Insya-Allah tuan-tuan. Caranya tak boleh tak bukan. Puak-puak ni yang bertengkak pun habis masa ya. Bila mampu tak mau ikut. Lalu ni kita buat kerja kita. Tuan-tuan ada masjid, banyakkan program-program lawan cara bagi orang faham. Buka banyak pondok-pondok pengajian. Imarahkan masjid dengan cara tu lah mematikan mereka. Hujah mereka. Apakah Tuhan berjisim? Ui, saya degak saya ada pening. Malaikat pun berjisim. Manusia pun berjisim. Haiwan berjisim. Takkan Tuhan tak berjisim? Apa dia cerita? Kalau Tuhan berjisim, Tuhan serupa dengan makhluk. Makhluk bersifat kekurangan. Bila Tuhan serupa dengan makhluk, Tuhan pun kekurangan. Kalau Tuhan bersifat kekurangan, mampukah Tuhan itu menjadikan alam ni? Apa punya tak berhenti? Ni ada ni. Allah, ini hilang kitab kita ni. Geram. Allah. Kita ambil yang terakhir malam ni. Wara'a Talhatun qauman yamshuna ma'ahu nahwan min ashratin wa qala Zubabu tam'in. Dia kata, ya, wa farra sunarin. Artinya melihat Sayyidina Talha radhiyallahu an akan kaum yang berjalan, mereka itu sertanya sekadar 10 orang. Maka ia berkata bagi kaum itu, inilah seperti lalat yang pomok, yakni lalat yang luba akan madu, dan seperti belalang yang luba akan api pelita. Itu dia. Ni Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, Imam Ghazali menceritakan wara'a Talha, melihat seorang sahabat Abu Talha, dia melihat kauman, satu kaum, yamshuna ma'ahu nahwan, yang mana kaum ini berjalan sertanya, ikut Talha ni. Banyak mana? Min asyratin, lebih kurang mereka ni adalah 10 orang. Bila Talha ni tuan-tuan berjalan, orang ikut dia, 10 orang ikut dia. Macam kita lah hari ni, bila tengok menteri besar turun, pakai meneru, pakai pian dah.
Masa tak jadi menteri besar, siapa pun tak ikut. Bila jadi menteri besar, pakai ikut habis. Oh, memanglah budaya orang macam tu. Suka bodek, suka mengampu. Kan? Jadi, Abu Talha ni, bila dia tengok kaum tu, makna kata 10 orang tu ikut dia. Papalah. Maka dia kata dekat perempuan ni, hampa ni apa dia? Papalah, Zubabut Tam'i. Kamu ni lalat yang tomak dengan madu. Tuan-tuan tengok lalat, kita ada manisan, ada madu kan lah. Bubur ni. Kita buah madu ke, buah ayak, buah madu, buah gula, manis kan. Lalat dia hurung. Apa jadi dengan lalat? Dia jatuh dalam madu tu, jatuh ayak tu, mati. Bukan mati syahid, mati buta. Mati bodek. Tuan-tuan tengok kaki bodek. Bodek. Tak tahu kawan tu jatuh. Pada menteri jatuh. Kena saman. Dia tali lingkup. Kita jangan dari pengampu kaki bodek. Bodek boleh tuan. Kadang-kadang kala. Bukan buat selalu. Macam tuan-tuan Jack. Bodek ni Jack kan? Jack. Tuan-tuan Jack tak kata tuan-tuan? Kena Jack lah. Kayu pecah. Ni takkan hari Jack. Sejak beli kereta, hari-hari Jack. Hari apa? Pagi Jack, petang Jack, malam Jack, pengampu. Saya pun orang main Jack, saya pun geram. Apa dia? Jack ni lagi tuan-tuan. Nombor satu, janganlah selalu Jack. Yang kedua, tengoklah kereta apa. Kereta kancil, Jack kancil. Hang kereta kancil, Jack lori. Terangkat 4 tayar. Ni juga kuat Jack. Orang kaki Jack, makna kata Talha, dia kata macam lalat hingga kat madu. Mati dulu tu lah. Mati macam tu lah. Itu dia. Wa farra sunarid, ataupun dia serupa belalang. Tuan-tuan tengok ada musim-musim kan. Musim-musim dia belalang di bendang tu banyak. Bila ada lampu, dia terumun habis. Binatang belalang yang duk kumun lampu ni mati ya. Mati. Kumun panas tu, kumun api tu lama-lama mati. Lalat ni duk hinggap. Makna kata makanan apa madu ni, dia pun mati. Masuk dalam ayak tu dia mati. Begitulah orang yang kaki bodek, kaki pengampu, diibaratkan lalat dan juga belalang. Dia akan mati. Mati hati dia. Tak ada jati diri. Makna kata duk bodek sana, bodek sini. Jadi apabila Talha melihat orang duk kumun dia, duk ikut dia, dia kata hampa ni macam lalat. Hampa ni macam belalang. Kira-kira begitu. Artinya melihat Sayyidina Talha radhiyallahu an akan kaum yang berjalan mereka itu sertanya. Dia berjalan, dia bukan main ikut naik kumun. Sekadar 10 orang. 10 orang. Itu dia. Maka ia berkata bagi kaum itu, berkata kat orang yang kumun dia tu, inilah seperti lalat yang tomak, yakni lalat yang loba akan madu. Apa ni macam lalat? Lalat yang loba akan madu. Kumun tak pergi ke madu. Dan seperti belalang yang loba akan pelita. Lalang duk kumun pelita pun mati, lalat duk kumun madu pun dia akan mati. Jadi makna kata kita ni duk suka pengampu, suka duk bodek orang, kita takkan sampai ke mana. Kita mesti berdiri di atas kaki sendiri. Bukan dengan duk bodek sana, bodek sini. Oi tuan-tuan, orang politik ni banyak betul kaki bodek dia. Tak apa tu, tak apa, kawasan ni bagus, elok, semua ni, elok. Kita pun yakinlah kaki bodek. Main pilihan raya, hilang tahun-tahun tu.
Hilang pertaruhan, tuan-tuan. Kita dalam buat kerja ni, dalam kita tuan-tuan sekalian berjuang, pijak masa panjang. Masa panjang. Tak apa, kita tak menang sekarang, tak apa. Kita pijak masa panjang. Kita buat kebajikan, kita buat kebaikan. Di zaman orang membina persepsi. Sekarang ni bina persepsi. Kita tak payah bina persepsi. Kita buat kerja. Persepsi akan main sendiri. Tetap percaya tak? Macam kita sekarang, kita buat berapa lama buat pasti. Kita tak bina persepsi. Saya pun tak pernah tengok orang bagi handphone, buat bil. Ni, tahun ni pelajar baru pasti. Kita tak campaign pasti. Kita buat pasti tak campaign teruk-teruk. Lama dengan terbina. Mana terbina persepsi orang ramai. Aku nak tak anak aku pergi kat pasti. Pasal apa? Pasal kita buat kerja baik, persepsi akan timbul sendiri. Tuan-tuan percaya tak pasti ni bagus? Tuan-tuan nak tahu bagus tak bagus? Tuan-tuan pergi sekolah rendah. Pergi sekolah kebangsaan, jumpa cikgu darjah 1. Cikgu tahun 1. Cikgu mai tanya awal. Macam mana ni murid cikgu ni? Tahun 1 ni. Mana yang paling mudah cikgu ajak? Dia kata yang paling mudah cikgu saya ajak bekas lepasan pasti. Tanyalah dia. Saya banyak kawan-kawan saya cikgu memuji pasti. Dia kata apa? Dia pun boleh baca. Dia pun boleh tulis. Dia pun boleh semayang. Dia pun boleh doa. Tak teruk-teruk lagi dia ajak. Terbina mana tuan? Dah menjadi gah seluruh negara. Dengan sendiri terbina persepsi. Kita buat kerja. Persepsi timbul sendiri. Macam jabatan amal. Saya dapat maklumat daripada sahabat-sahabat. Masa ada muktamar tuan-tuan dekat Batu 9. Jalan nak pergi ke nak pergi Al-Mustaq tu, belah kanan tu, Batu 9. 9 batu sebelum sampai Al-Mustaq, di situ ada tu. Atas sikit pada Gok Cipedak. Markas PAS. Tahun tu buat muktamar PAS di situ. Oleh kerana markas tepi jalan, tentulah dijangka, makna kata laluan sibuk lah. Jadi pergi dah jumpa Ketua Polis Negeri Kedah. PAS pergi jumpa Ketua Polis Negeri Kedah. Minta bantuan polis untuk mengawal lalu lintas. Soalan pertama polis tanya, ada amal tak? Amal ada. Amal ada. Berapa dia punya strength dia, kekuatan dia berapa? Dia pun bagi tahu lah berapa ratus orang. Kalau itu tak payah, polis tak payah lah. Amal dah cukup. Dah cukup. Polis kata, mana imej amal ni kepada polis? Takdir tahun tu tuan, berlaku ribut. Kalau tuan-tuan masih ingat. Bila berlaku ribut, kemah terbalik. Ada yang cedera, yang apa. Panggil ambulans man. Polis, ambulans, hospital man. Mai tuan-tuan, siap. Dengan balut, dengan rawat, angkat masuk hospital je. Sampai hospital pun terkejut. Rupanya dalam amal ni ada medik. Nampak berlebai, tapi doktor. Amal tuan-tuan. Ada unit medik ada. Macam sekarang yang mati baru ni. Dia medik. Boleh kendalikan laut ni. Banjir semua ni. Ada buat laju dia semua ada. Hal ini menjadi buah bibir kepada amal. Persepsi yang cantik. Kerja kita, budaya politik matang dan sejahtera. Bukan kita membina persepsi. Kita buat kerja. Persepsi akan naik sendiri. Persepsi ni macam bayang, tuan-tuan. Bayang tak gaduh kita nak buat, dia main sendiri. Tidak. Kita ada tiang. Kalau tiang kita tegak, bayang tegak tak? Kalau tiang bengkok, bayang bengkok tak? Kalau tiang bengkok, bayang bengkok, main pun betul bayang. Boleh? Tuan-tuan jemaah masjid, masjid Batu ni, saya minta tolong pembetul bayang yang bengkok.
Mana boleh betul bayang bengkok. Kerja kita betul tu, tiang tu biar lurus. Bila tiang lurus, maka bayang akan lurus. Kita buat kerja betul, persepsi akan timbul cara elok, insya-Allah. Pepatah Arab kata apa? La tastaqim zillu wal udu a'waj. Tidak akan lurus bayang kalau tiangnya bengkok. Kita tengok mereka bina persepsi. Bayangkan kepada masyarakat. Tuan-tuan sekalian, kita ada kaedah, cara untuk menurunkan harga minyak. Kita ada cara untuk hapuskan PTPTN. Orang pun percaya. Malam ni pukul 12 kita menang. Pukul 1 angkat sumpah. Pagi besok minyak turun. Bagi dia merentah, minyak tak turun. Orang kata apa? Ini kenci dia. Sekarang tuan-tuan, orang hilang kepercayaan. Dia tak? Bertanding ni Melaka, out. Di Sarawak, habis. Kita teruk-teruk kita pun tak hilang taruhan. Dia hilang pun. Inilah tuan-tuan pengajaran yang ditunjuk kepada kita. Buat kerja bagi cantik. Persepsi akan naik sendiri. Bukan kerja kita bina persepsi. Antara cara bina persepsi, bagi kau, bagi masyhur. Tak payahlah, itu kan kerja kita. Kita buat kerja dengan elok. Nak masyhurkan kita ni, Allah Ta'ala. Kalau Allah nak kita masyhurlah kita. Tidak pun tak apalah. Tapi yang penting, hubungan kita dengan Allah, biar elok. Itu dia. Jangan jadi macam mana, lalat. Jangan jadi macam belalang. Kita ni manusia. Nah. Yakni memisalkan ia, Abu Talha, akan seseorang yang suka ia diikut oleh orang yang banyak. Dimisalkan oleh oleh Talha, orang yang suka orang puji dia, ikut dia, sanjung dia. Pada ketika itu berjalan seperti lalat yang loba akan air madu. Dia ibaratkan orang yang suka macam tu, panggil dia macam lalat, suka air madu, terjun dalam air. Dan seperti belalang yang loba akan api pelita itu. Diibaratkan orang ni seperti belalang, makna kata yang makna suka kat api. Apa jadi lalat? Apa jadi belalang? Pada pihak membinasakan akan dirinya. Diri dia akan binasa. Dia akan mati. Tenggelam dalam air, dia akan mati kena panas cahaya api. Begitulah kita, tuan-tuan. Kalau kita makna kata hidup ni suka puja orang, orang puja kita juga akan mati. Mati apa? Mati hati. Bermula dengan syuhrah. Dia main ujub, dia main cintatul ujub, akhirnya dia akan jadi sombong, akhirnya kafir tu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ni yang kena dekat setan. Mula-mula dia ujub, ana khairu minhu, aku lebih baik pada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku jadi pada api, Adam jadi pada tanah. Api dia hebat pada tanah, dia main ujub. Lepas tu sampai peringkat merendahkan Adam. Syiddatul ujub, bersangatan ujub. Kemuncaknya takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong, angkuh, takabur, akhirnya kemuncaknya jadi kafir. Jadi berpunca daripada syuhrah, ujub, syiddatul ujub, takabur, kafir itu. Jadi bila ada bunga-bunga syuhrah ni ingin melintas di hati supaya masyhur, kita buat. Tak payahlah. Masyhur pun tak apa. Aku ni hamba Allah yang hina-dina. Kalau Allah tak bagi taufik hidayah kat aku pun tak boleh buat ibadat. Aku nak bangga apa? Aku tak nak apa-apa. Kalau tuan-tuan nak bangga diri, fikir balik kata ulama. Apa yang ada kat kita. Kita ni ibarat tuan-tuan sekalian disebut sebagai tuntai ibarat. Tahu tuntai? Dalam perut kita ni penuh tai.
Ayat kencing. Tapi pakai jubah cantik lah. Tu ulama kata, perhati tengok anggota kamu. Yang mana ada lubang, semua ada tek. Kuku berlubang, tek kuku. Telinga berlubang, tek telinga. Hidung berlubang, tek hidung. Mata berlubang, tek mata. Pusat berlubang, tek pusat. Semua jadi tek. Bukan ada apa. Seteruk-teruk binatang tuan-tuan ada harga. Tang dekat rumah saya, pondok saya tu, dia kono tajam. Selalu tuan-tuan lori terbalik. Kadang-kadang dia langgak lembu. Jadi kita sempat tengok lembu tu masih lagi hidup, cergas. Kita pun ambil golok, sembelih. Sembelih tuan-tuan sekalian, lembu kita. Lepas tu kita bubuh meja satu, naik satu payung. Lapar-lapar daging, tulis. Mai tuan-tuan, lembu fresh. Sempat sembelih. Dilangak trailer, tapi sempat sembelih. Murah-murah jual. Sekilo RM10 daging fresh. Tak sampai setengah jam licin. Tulang RM3. Habis. Kalau orang mati sebenarnya berapa harga? Ada nilai. Sekumpah pun tak bang. Kadang-kadang lembu ni bernilai pada manusia yang buat pasal. Kita hamba Allah yang hina-hina. Buat apalah masyur-masyur. Buat apa? Kita nak buat kerja, buat ibadat. Nak Allah terima. Ingat picak macam tu. Jangan jadi macam belalang. Jangan jadi macam lalat. Itu dia. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, kerana lalat yang lobak akan air madu atau air gula itu melazimkan ia akan mati dalam madu itu. Bila makna kata lalat terlampau lobak, tomak, nak pergi terjun dalam air nak makan madu, dia akan mati. Dia akan lemas, dia akan mati. Kita ni pun begitu. Terlampau nak masyhur, mati. Tak tentu arah. Tak ada. Apa pun tak ada. Orang pun benci tuan. Kalau orang pun terlampau dia nak bangga diri, nak jadi masyhur, kita kata apa punya orang. Kita pun nyampah tengok dia. Betul tak? Orang yang ikhlas kita bersejuk hati tengok dia. Kita pun seronok dengan dia. Buat kerja dengan jujur, dengan ikhlas. Kan tak? Lepas tu pula dia dikelilingi oleh puak-puak bonek. Kita pun lagi naik. Padahal orang family kita tak tahu. Ini tak salah. Benda ni buat bodoh. Itu dia. Demikian lagi belalang itu. Tatkala melihat ia akan api pada malam hari, maka ia sangat lobah akan dia. Ini belalang yang dulu ada kat bendang tu kan. Tengok ada api, pakat timpa. Timpa menyut-menyut. Dia tak kira dah. Dan berkendak masuk ia dalam api itu. Nak terjun api. Maka sebab itu lalu mati ia dalam api itu. Pun mati juga. Jadi orang yang buat ibadat ni berjuang, berjihad kerana nak masyhur, maka binasa. Diri dia tu mati, artinya binasa diri dia. Dia binasa. Maka berkata ahli tasawuf, maka sebab belalang itu masuk dalam api kerana tiada jalan keluar daripada dunia itu melainkan melalui pintu api. Dia dah masuk, nak keluar tak boleh. Api dah keliling. Akhirnya matilah. Inilah sebab masuk ia ke dalam api. Dia tak dapat jalan lain. Tertarik hati kepada api. Tertarik hati dia pada nak masyhur. Maka hidupnya berlumba-lumba nak masyhur. Kadang-kadang orang tu tak nak masyhur, dia jadi masyhur. Kadang-kadang dia ni nak masyhur, orang tak mahu dia, tak mahu puja dia. Jadi buat letih. Letih, hidup ni cukup letih. Jadi kesimpulan kita pada malam ni, bahawasanya nak masyhur ni masalah hati. Masalah hati. Jadi hati kita ni buat ibadat, letaklah niat yang betul, sesuai dengan apa yang kita ikhlas setiap kali semayang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, urusan hidup kita, kita berniaga, kita bekerja, kita buat apa, termasuk urusan mati kita, lillahi rabbil alamin,
semata-mata kerana Allah Tuhan seluruh sekalian alam, insya-Allah. Barulah ibadat kita bernilai, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Waktu lah kot malam ni macam biasa tuan-tuan, ada barang-barang jualan. Hari ni bawa lebih buah hulu. Tuan-tuan tolong belilah buah hulu tu, beli per habis. Depa lah kata betul tak tahulah. Ustaz Siddiq dia ceramah keras. Buah hulu dia lembut. Apa tak cerah, apa cerah tengok. Dia pun komplain. Ustaz, telefon. Nak komplain sikit. Awal. Ceramah keras nak mampu. Betul. Buah hulu lembut. Saya kata aku buat buah hulu keras orang tak. Nak makan tak boleh. Jadi belian-belian ni semua untuk bantu pondok lah. Untuk bantu pondok. Samping tu kita ada tabung. Jadi saya ni pertama sudah buat giat nak menyiapkan kompleks di Pulau Pangkok. Yang kedua kita cuba nak menyiapkan 2 blok bangunan untuk warga Mas dan juga muslimat pondok. Kita buat bangunan agak selesa lah untuk muslimat kita. Kita buat 2 blok. Blok yang pertama hampir siap dah untuk muslimat yang belum berkahwin. Depa ni kita buat macam dom, buah katik, gitulah. Satu lagi kita buat untuk muslimat yang tua. Umur 70 pada 80 pun ada, 60 pun ada. Jadi orang tua-tua ni dia tak berapa seronok duduk ramai-ramai. Dia nak duduk sorang-sorang. Jadi kita buat pintu-pintu lah. Ada lebih kurang 15 pintu. Itu projek tu kita akan buat dalam masa terdekat. Yang nak hampir siap ni, yang dom tadi insya-Allah hampir siap dah. Jadi kalau ada yang nak mengaji pondok tu, kita persilakan. Percuma tuan-tuan, kita tak ambil sebarang bayaran. Kita dapatkan duit buat bangunan pondok orang wakaf. Jadi kita bagi pengajian percuma, asrama percuma, api ayat pun percuma, insya-Allah. Dengan jualan-jualan barang-barang ni, sikit sebanyak kita bayar bil air, bil api dan berbagai keperluan lah. Guru pun nak kena bayar gaji juga. Bayar gaji guru yang mengajar. Macam saya tak ada gaji lah. Ustaz-ustaz ni kita kena bagi gaji lah. Saya tak apa dah orang bagi sedekah kat saya mengajar lebih pada mencukupi lah. Tak ada masalah. Jadi ustaz-ustaz kita tu dia duduk situ lah mengajar. Kita bagilah juga sebulan 1,000 kat mereka. Lah ni 1,000 kecil tu lah untuk keluarga mereka. Itulah jualan-jualan kita tu untuk membantu pengurusan pondok kita, insya-Allah. Jadi kalau terulang balik, kalau ada orang tua-tua ke siapa-siapa nak mengaji pondok, kita lalukan. Pengajian percuma, makna kata tak ada masalah apa-apa. Kemudian tak ada bayar apa-apa, bahkan beras kita bagi. Ikan beli sendirilah. Kalau buka freezer tu nampak ada daging, ada ikan, ambil lah. Kalau buka freezer kosong itu, makna aku tak ada duit lah tu. Apa beli dia sendiri. Itu cara dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bisolihati amalana tawaffana muslimin walhiqna bisolihin waghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lilmuslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Takbir.